Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Yang dihormati Puan Rozita binti Ibrahim, pensyarah yang mengajar kami dalam subjek morfologi bahasa Melayu, serta ahli-ahli panel yang pastinya akan sentiasa gigih melontarkan idea yang bernas lagi geliga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum IPG sejagat. Sebelum meneruskan sesi perbincangan pada isu utama kita pada hari ini, adalah lebih manis untuk saya memperkenalkan diri saya dan dua orang ahli panel yang cantik dan ayu di hadapan saya ini. Saya Muhammad Iqbal Dini bin Muhammad Khairuddin dengan angka giliran 202123244039 sebagai moderator forum pada hari ini. Baiklah, saya Cik Nurul Syamimah Alia binti Cik Zahid dengan angka giliran 20212423400305 akan menjadi panel pertama bagi forum isu kesalahan tata bahasa ini. Seterusnya, saya pula Nur Ain binti Muhammad Idris berangka giliran 20212423400312 sebagai panel yang kedua bagi forum isu kesalahan tata bahasa pada hari ini. Manis mulut, indah bicara, salam kenal pembuka kata. Sungguh manis ya nama kedua-dua ahli panel forum kita pada hari ini. Sebelum kita menyelusuri perbincangan dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Mauduk forum kita berkisar isu kesalahan bahasa yang terdapat dalam media cetak dan juga media elektronik. Saya ingin bertanya kepada ahli panel pertama dan kedua, apakah itu media cetak dan media elektronik? Bolehkah saudari berdua berikan pendapat? Baiklah moderator, izinkan saya untuk membahaskan terlebih dahulu soalan yang ditujukan, iaitu apa itu media cetak. Media cetak ini merujuk kepada bahan yang bersifat percetakan seperti akhbar, majalah, brosur, poster dan sebahagian yang sealiran dengannya. Kalau lihat juga media cetak ini, ia akan berubah seiring dengan komunikasi yang sekian menjadi pada masa kini, iaitu ramai yang menggunakan bahasa rojak dan singkatan yang menyebabkan penggunaan bahasa Melayu kian merosot. Kalau dilihat di poster, banyak penggunaan bahasa rojak untuk menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Walhal penggunaan tersebut amatlah salah kerana ia tidak mengandungi unsur bahasa Melayu yang sebenar. Seterusnya, terima kasih moderator saudara Iqbal, sidang hadirin dan ahli panel dihormati. Sungguh menarik persoalan yang diajukan oleh saudara moderator tentang apa yang dimaksudkan dengan teknologi media itu sendiri. Oleh sedemikian, saya akan membahaskan mengenai apa itu media elektronik. Media elektronik ini merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai oleh pengguna seperti radio, televisyen, permainan video, komputer, laptop dan telefon melalui pelbagai aplikasi. Sebagai contoh aplikasi Instagram, WhatsApp, Facebook, Google Chrome dan lain-lain pada masa kini. Itu pendapat saya. Wah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Syamimi dan saudari Ain atas penerangan yang sungguh mantap sebentar tadi mengenai media cetak dan juga media elektronik. Umum mengetahui bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang telah digunakan oleh rakyat Malaysia ataupun tanah Melayu semenjak berdekad bahkan berabad lagi. Bahasa Melayu ini telah melalui pelbagai evolusi dan perubahan dari aspek undang-undang bahasanya atau dipanggil tata bahasa. Namun begitu, kesedaran terhadap penggunaan bahasa Melayu yang gramatis dan tepat adalah masih berada dalam tahap yang rendah dan merisaukan. Sehubungan itu, forum pada hari ini bertujuan untuk menganalisis dan mengupas isu-isu kesalahan bahasa yang terdapat di sekeliling kita dari aspek media cetak dan media elektronik. Pertama sekali,
kita akan melihat isu dan contoh kesalahan bahasa dari aspek media cetak. Seperti yang disebutkan oleh saudari panel pertama, saudari Cik Nurul Syamimi Alia kita sebentar tadi, media cetak ini merupakan bahan bersifat percetakan yang boleh didapati dan dilihat dalam bentuk fizikal dan yang boleh disentuh dan sebagainya. Meringkut pengalaman saya sendiri, saya pernah melihat beberapa contoh kesalahan bahasa yang terdapat dalam media cetak seperti yang ditunjukkan dalam slide. Yang pertama ini, kesalahan kata majmuk, di mana kata majmuk ini harta benda tidak boleh dieja secara rapat. Dia perlu diasing di mana dua perkataan kerana kata benda bukan kata majmuk mantap. Hanya kata majmuk mantap sahaja yang boleh dieja dalam keadaan rapat. Baiklah, seterusnya. Contoh yang kedua ialah kesalahan kata terbitan di mana kesalahan ejaan peniaga. Sepatutnya untuk ejaan peniaga tidak boleh meletakkan huruf R di antara imbuhan pe dan juga niaga. Jadi ejaan sebenarnya adalah peniaga, bukan perniaga. Lantaran itu, saya ingin melontarkan sebuah pertanyaan kepada saudari Syamimi. Pernahkah saudari melihat kesalahan bahasa lain yang terdapat dalam media cetak? Terima kasih Tuan Moderator kerana telah berikan saya peluang untuk bercakap mengenai isu ini. Bagi pertanyaan Tuan Moderator tadi, ya, saya pernah melihatnya. Kalau diikutkan, banyak kesalahan tata bahasa yang digunakan. Baiklah, seperti yang Tuan Moderator telah ajukan kesalahan tata bahasa sebentar tadi, izinkan saya pula untuk seluruskan. Baiklah, seperti yang kita lihat di paparan ini, terdapat kesalahan dari segi ejaan dan juga penggunaan kata, iaitu kata terbitan. Kesalahan yang dibuat adalah ejaannya ialah perkhidmatan dan kata terbitan yang salah ialah layan. Sepatutnya ejaan untuk perkhidmatan ialah perkhidmatan, iaitu mempunyai PERKHIDMATAN dan layan. Sepatutnya ada kata terbitan akhiran AN untuk layanan. Sekiranya Tuan Moderator ataupun saudari Ain lihatnya, pasti juga akan turut keliru. Jadi pihak Dobi ini haruslah membuat pembetulan bagi mengelakkan daripada pelanggan keliru dengan apa yang ingin disampaikan oleh pihak Dobi ini. Okey, seterusnya saya akan meneruskan isu kesalahan yang dihasilkan oleh pengguna luar dalam penggunaan bahasa Melayu ini juga. Baiklah, seperti yang dilihat dalam paparan ini, ini merupakan menu yang kebiasaannya pelanggan akan melihat. Okey, kesilapan yang dilakukan adalah dari segi ejaan, iaitu ejaan kuih tiaw. Sepatutnya ejaan yang betul adalah KUE-TIAU dan bukannya kuih tiaw yang seperti yang dihasilkan oleh niaga. Okay, seterusnya saya akan berikan kepada saudari Ain, iaitu panel kedua, kita dalam memberikan sedikit sebanyak contoh yang terdapat di sekitar kita. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan juga ahli panel yang kedua dalam membicarakan kesalahan tata bahasa ini. Saya juga setuju dengan pernyataan saudari Cik dan saudara moderator Iqbal bahawa terdapat pelbagai kesalahan tata bahasa yang saya juga pernah lihat. Saya telah mendapati masyarakat, mari kita lihat pada paparan, saya telah mendapati bahawa masyarakat pada masa kini seringkali keliru dengan penggunaan kata terbitan yang betul. Jadi berdasarkan paparan yang telah ditayangkan ini, kita dapat lihat bahawa terdapat kesalahan kata terbitan dari segi imbuhan apitan, di mana imbuhan dijarakkan daripada kata dasarnya, iaitu tempat. Jadi kebetulannya imbuhan apitan di sepatutnya dirapatkan dengan kata dasar. Okey, seterusnya terdapat juga kesalahan ejaan yang telah dikesan sekitar IPG ini, iaitu pada sebuah keratan akhbar yang saya baca, kesalahan ejaan ini ditemui pada rangkap pertama, iaitu perkataan halu, HALU. Menurut Kamus Dewan, bahasa perkataan halu membawa maksud halusinasi
Dan kesesuaian perkataan dalam ayat ini tidak sesuai kerana ianya tiada berkaitan dengan ayat-ayat dalam akhbar ini. Jadi pembetulannya bagi kesalahan tersebut ialah perkataan huruf U hendaklah ditukarkan kepada huruf A supaya menjadi perkataan hala. Kemudian bukan itu sahaja. Seterusnya, gambar dalam paparan yang ditayangkan ini juga merupakan kesalahan kata majmuk. Kesalahan ini selalu dikaitkan dengan kesilapan menentukan sama ada kata tersebut dieja jarak, dieja rapat ataupun menggunakan kata sepang. Jadi berdasarkan paparan ini, kesalahan yang telah saya kenal pasti ialah kesalahan kaki tangan, iaitu dieja jarak. Sepatutnya kata kaki tangan ini dieja rapat. Jikalau dieja jauh, maka perkataan ini merujuk kepada anggota badan kita, iaitu tangan, kaki. Yang sebetulnya kita hendaklah mengejanya secara rapat. Maka perkataan itu merujuk kepada tempat letak kereta bagi pekerja-pekerja IPG, kaki tangan. Okey. Itu sahaja. Saya akan serahkan kepada panel yang pertama. Okey, terima kasih panel yang kedua atas pemberian peluang ini untuk saya bercakap kembali. Wah, tidak disangka-sangka di Institut Pendidikan Guru pun ada juga kesalahan yang dihasilkan. Baiklah, saya juga akan membangkitkan isu kesalahan yang ada di IPT ini. Baiklah, seperti yang dilihat sebelumnya. Seperti yang dilihat pada paparan ini, terdapat kesalahan ejaan yang dihasilkan dalam akhbar. Akhbar ini telah pun ditampak di sekitar ruang bacaan di mana ramai pelajar yang akan melaluinya dan membacanya. Okay, kesalahan yang dilakukan adalah perkataan yang pertama iaitu tahukan. Sepatutnya ejaan yang betul adalah tahukah, iaitu huruf hash yang perlu hadir di belakang. Oleh sebab itu, ramai pembaca yang akan keliru dengan ejaan yang dihasilkan oleh penulis akhbar ini. Okay, seterusnya adalah kesalahan hukum DM, iaitu hukum diterangkan dan menerangkan. Hukum DM ni merupakan peraturan menyusun kata nama majmuk dan ayat yang mendahulukan unsur yang diterangkan atau diringkaskan sebagai T dan mengemudiankan kata sifat yang menerangkan, iaitu diringkaskan sebagai M. Okay, seperti yang dilihat dalam paparan ini, kesalahannya adalah mini theater. Penggunaan yang betul adalah teater mini, kerana mini teater merupakan hukum DM bagi bahasa Inggeris. Okay, selanjutnya adalah kesalahan mengenai kata terbitan. Okay, kesalahan kata terbitan yang dilakukan adalah T dan larang dijauhkan. Jika dia dijauhkan, ia akan mengubah maksud sebenar dan akan mengubahnya kepada kata sendinama, iaitu perkataan D. Maka ejaan yang betul iaitu dilarang dan perlulah dirapatkan supaya maksud sebenar dapat diketahui. Saya begitu hairan dengan penghasilan yang dilakukan oleh segelintir masyarakat kerana tidak mengambil cakna mengenai isu kesalahan yang dihasilkan ini. Tidakkah begitu, Saudari Ain? Itu sahaja dari saya mengenai isu kesalahan yang ada pada media cetak ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari panel berdua atas contoh-contoh yang saudari berikan. Ternyata kedua-dua ahli panel kita ini amat cakna tentang isu kesalahan bahasa dalam media cetak yang terdapat di sekeliling kita. Ini menunjukkan bahawa saudari berdua ini merupakan rakyat Malaysia yang cinta akan bahasa Melayu. Terasa bangga saya dapat duduk searas sama tinggi dengan saudari panel berdua dalam forum kita pada hari ini. Lantaran dari itu, kita akan meneruskan wadah perbincangan forum kita pada isu kesalahan bahasa yang kedua pula, iaitu kesalahan bahasa yang terdapat dalam media elektronik. Sebut sahaja media elektronik, akan muncullah idea mengenai pelbagai platform aplikasi media sosial di dalam fikiran kita, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter dan sebagainya. Selain dari itu, terdapat juga platform media elektronik lain yang telah disebutkan oleh saudari Ain pada awal perbincangan sebentar tadi.
Media elektronik ini merupakan platform yang amat dekat dengan kita, apatah lagi kita ini merupakan generasi milenium yang banyak menggunakan media elektronik dalam kehidupan seharian kita. Saya sendiri sebagai seorang remaja, saya banyak meluangkan masa seharian dengan menghadap telefon dan melayari media sosial di telefon pintar saya. Disebabkan hal itu, saya juga banyak menjumpai isu-isu kesalahan bahasa dalam media elektronik ini. Sebagai contoh, yang pertama, kesalahan kata majmuk menurut komen di dalam aplikasi Facebook, di mana kesalahan kata majmuk sepatutnya bandaraya dieja secara jarak. Hal ini disebabkan oleh bandaraya bukan kata majmuk matab yang boleh dieja secara rapat. Dia perlu dieja secara jarak kerana secara dua perkataan yang berbeza. Baiklah, seterusnya kesalahan kedua yang saya jumpa adalah kesalahan penggunaan sendi nama, di mana ia menggunakan dekat untuk menunjukkan frasa nama ataupun kata nama. Sepatutnya mengikut hukum tata bahasa yang sebenar, kita perlu menggunakan D untuk menunjukkan tempat, kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Baiklah. Kedua-dua contoh itu merupakan sedikit sahaja daripada berpuluh-puluh contoh yang telah saya temui sepanjang saya menggunakan media elektronik dalam kehidupan saya. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada saudari panel kedua kita, iaitu saudari Ain. Sepanjang saudari Ain hidup di dunia ini, pernahkah saudari menjumpai sebarang isu kesalahan bahasa yang terdapat dalam media elektronik? Baiklah, terima kasih kepada moderator atas peluang keemasan ini untuk saya membahaskan tentang isu kesalahan tata bahasa ini. Ya, saya sendiri sebagai pengguna media elektronik ini, saya tidak nafikan bahawa saya banyak menjumpai isu kesalahan bahasa yang terdapat dalam media elektronik ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan perbincangan yang pertama. Pertama sekali, saya akan membetulkan satu kesalahan yang saya dapati dalam aplikasi Facebook, iaitu seperti yang dilihat dalam paparan ini, terdapat siaran dan talian yang dilakukan oleh admin SMK cabang 4, iaitu terdapat satu kesalahan ejaan yang dilakukan, iaitu kesalahan penggunaan huruf I dalam perkataan kriteria, iaitu kesalahannya dieja dengan huruf KRETIREA. Sebagai pembetulannya, admin SMK cabang 4 perlu menggunakan huruf I, maka ejaan yang betul ialah kriteria, KRITERIA. Okey. Baiklah, paparan yang seterusnya pula menunjukkan kesalahan kata sendi nama. Kebiasaannya pemilihan kata sendi nama ini sering menimbulkan kekeliruan dan disalahgunakan dalam kalangan masyarakat kita. Gambar dalam paparan ini menunjukkan kesalahan kata sendi nama di mana pengguna media sosial, iaitu pengguna Twitter lebih tepat, telah merapatkan kata sendi nama D dengan kata dasar antara. Sepatutnya penggunaan kata sendi nama ini perlu dijarakkan. Selain itu, paparan yang seterusnya menunjukkan kesalahan dari aspek kata ganda pula, di mana admin Bulan menyatakan perasaannya dalam bentuk ayat melalui media sosial ini, akan tetapi terdapat satu kesalahan yang dilakukan oleh admin Bulan ini, iaitu beliau tidak meletakkan tanda sempang pada perkataan bolak-balik kan. Sedangkan perkataan bolak-balik kan merupakan salah satu kata ganda bagi jenis pengandaan berentak. Okay, baiklah, seterusnya saya akan berikan kepada panel pertama untuk meneruskan isu kesalahan media elektronik ini. Okay, baiklah. Terima kasih kepada panel kedua atas pemberian maklumat yang baik mengenai isu kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam media sosial ini. Seterusnya izinkan saya untuk membahaskan mengenai kesalahan tata bahasa yang ada dalam media elektronik. Baiklah, seperti yang telah dibahaskan oleh panel kedua sebentar tadi, saya juga akan membahaskan mengenai isu kesalahan penggunaan singkatan yang dihasilkan oleh pengguna TikTok ini yang telah memberikan komen dalam sebuah video. Okay, komen yang dihasilkan ini mengandungi unsur kesalahan penggunaan singkatan yang boleh menyebabkan bahasa Melayu ini makin merunduk. Okay, kesalahan yang dibuat adalah singkatan dari segi kata perangai
dan macam. Kalau contoh, ada setengah orang ni dia tidak mengetahui singkatan ini. Jadi kalau mereka tidak tahu, mereka akan jadi keliru untuk membacanya. Jadi untuk lebih baik pengguna ini perlulah membetulkan kembali komen yang dibuat dengan membetulkan singkatan yang dihasilkan, iaitu perangai itu dibetulkan dengan menambah I selepas huruf I dan A selepas huruf R. Begitu juga dengan macam tu. Dia perlulah ditambah dengan huruf A selepas huruf M dan selepas huruf C. Okey, selanjutnya saya akan meneruskan pula kesalahan yang dilakukan oleh pengguna media sosial ini. Seperti yang dilihat dalam paparan ini, iklan KFC ini telah menggunakan bahasa yang tidak betul, iaitu terdapat penggunaan bahasa rojak, singkatan dan kata bilangan yang salah. Okey, kesalahan dalam kata bilangan inilah seekor. Sepatutnya dieja dengan seekor. Dan juga ada kesalahan penggunaan bahasa rojak, iaitu campuran dengan bahasa Inggeris, iaitu juicy, tender and crispy. Sepatutnya admin tulis dengan bahasa Melayu itu berair, lembut dan rangup. Begitu juga dengan kesalahan yang lain, iaitu kesalahan kata ganti diri, iaitu penggunaan korang. Sepatutnya ia ditukar kepada kalian. Okey, seterusnya saya akan membahaskan lagi mengenai isu ini dengan paparan yang ditunjukkan dalam paparan yang ditunjukkan. Okey, dalam paparan ini kesalahan yang dihasilkan adalah kesalahan dalam kata sendi nama, iaitu penggunaan daripada dengan dari. Okey, dalam paparan tersebut pengguna telah pun tersalah menggunakan perkataan daripada. Sepatutnya penggunaan daripada ini digunakan untuk menjelaskan orang, membuat perbandingan dan asal kejadian. Okey, pengguna ini sepatutnya menggunakan kata sendi dari kerana ia lebih tepat. Okay, bagi isu kesalahan yang seterusnya, saya akan berikan kepada panel kedua untuk membahaskannya. Terima kasih kepada panel pertama memberi keizinan kepada saya untuk membahaskan lagi mengenai isu kesalahan-kesalahan tata bahasa ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya telah mendapati terdapat juga kesalahan penggunaan ejaan dan singkatan dalam media sosial. Hal ini berlaku disebabkan mereka menganggap bahawa penggunaan singkatan dapat memudahkan mereka menaik dengan pantas. Kemudian apabila mereka menaik dengan cepat dengan pantas, sudah pasti akan berlakunya kesalahan dari segi ejaan. Hal ini dibuktikan dengan gambar dalam paparan di mana terdapat kesalahan ejaan perkataan walaupun yang dieja dengan huruf O. Sepatutnya perkataan yang betul dieja dengan huruf U. Kemudian kesalahan singkatan yang terdapat dalam gambar ini juga, iaitu penggunaan singkatan SY yang menunjukkan saya. Sepatutnya penggunaan singkatan SY perlu dieja penuh, iaitu SAYA, saya. Seterusnya penggunaan singkatan NK menunjukkan perkataan nak. Sepatutnya pengguna media sosial ini, sepatutnya penggunaan nak ni ditukarkan kepada mahu, perkataan mahu. Akhir sekali terdapat penggunaan singkatan UTK yang menunjukkan perkataan untuk. Sepatutnya penggunaan singkatan UTK ini perlu dieja penuh juga, iaitu UNCUK, untuk. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pula kesalahan sendi nama yang dihasilkan oleh admin Nik Azmi, di mana kesalahan yang dilakukan adalah dari segi penggunaan perkataan daripada. Daripada ini merujuk kepada untuk menjelaskan orang, perbandingan dan asal kejadian seperti yang dibahas oleh panel pertama sebentar tadi. Oleh itu, penggunaan yang betul adalah dari kerana ia menunjukkan masa. Okay, baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan berikan kepada panel yang pertama untuk melanjutkan isu ini lagi. Okay, baiklah. Terima kasih sekali lagi atas peluang yang diberikan oleh saya untuk meneruskan lagi mengenai isu kesalahan tata bahasa dalam media elektronik. Baiklah, seperti yang dilihat dalam paparan akhbar secara teladan ini, terdapat kesalahan kata majmuk, iaitu tanda tangan yang dijarakkan. Sepatutnya penggunaan tanda tangan ini perlulah dirapatkan kerana ia telah pun berada dalam kata majmuk mantap. Maka penulis ini perlulah mengambil
iktibar dan mencari terlebih dahulu penggunaan kata yang ingin digunakan oleh beliau. Okey, selanjutnya saya akan menerangkan pula kesalahan yang dilakukan oleh pengguna ini. Okey, pengguna ini telah pun tersalah dalam menggunakan kata sendi, dari dengan daripada. Seperti yang telah saya bahaskan di atas mengenai penggunaan dari dan daripada ini, pengguna ini perlulah menukarkannya kepada kata sendi daripada kerana ia lebih tepat mengenai penjelasan yang ingin dilakukan. Okey, sebenarnya akhir sekali saya akan mengemukakan mengenai isu kesalahan kata terbitan yang dilakukan. Okey, kesalahannya adalah anti-Islam. Anti merupakan kata terbitan awalan. Okey, sebagai contoh, sekiranya setelah dari awalan anti ini merupakan kata nama ia perlulah dirapatkan. Jikalau selepasnya adalah kata nama khas, maka pengguna tersebut perlulah meletakkan sempang. Bagi kesalahan yang dilakukan oleh pengguna ini, dia tidak meletakkan sempang setelah menggunakan kata nama khas, iaitu Islam. Maka penggunaan kata terbitan yang betul bagi kesalahan ini adalah anti, sempang, lepas tu Islam. Baiklah, itu sahaja daripada saya, moderator. Setiap permulaan pasti ada pengakhiran, begitu juga dengan forum perbincangan kita ini. Segala buah fikiran yang dilontarkan oleh panel berdua amatlah dihargai oleh saya. Semua contoh yang diberikan juga dapat menunjukkan bahawa masih ramai rakyat Malaysia yang tidak cakna dengan undang-undang bahasa yang betul. Sehubungan itu, semua pihak, tidak kiralah sama ada pihak sekolah, pihak kerajaan, pihak keluarga maupun swasta, kita perlu berganding bahu, menggembleng tenaga bersama-sama dalam usaha untuk mendidik rakyat Malaysia dalam memperkasakan penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam media cetak serta media elektronik. Dengan itu berakhirlah sudah sesi forum kita pada hari ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Ikat jerami muat ke kandar, selepas makan mandi telaga. Ucap difahami wasangka terhindar, bahasa kebangsaan penyatu warga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.